اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا سواء السبيل اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Kita tambah surah itu, surah Al-Imran lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده إن ينصركم الله فلا غالب لكم وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Ayat 150 ni, keadaan apabila sesuatu penderakaan berlaku, maka Allah campak dalam hati satu orang mukmin penyesalan. Orang mukmin dia silap dalam agama dia menyesal. Orang yang tidak menyesal munafik. Sebab ini bukan maksud dia. Orang mukmin bukan maksud dia langgar kata Tuhan. Bukan maksud orang mukmin menderakai Nabi SAW. Tetapi jika kejadian berlaku di atas kecuaian, kelalaian, boleh jadi, maka dia tidak akan berterusan. Jadi di sini Allah Ta'ala nak beritahu, kalau mukmin dia mudah sedar, sebab dia akan faham maksudnya pertolongan daripada Allah selama mana mereka dapat jaga hukum Allah, dapat jaga sunnah Rasulullah SAW. Dalam perang ini jelas-jelas nak ajar pada hamba meninggalkan sunnah Rasulullah pun tidak ada bantuan. Seperti mana dalam perang Hunain yang kita akan baca dalam surah lain, berubah keyakinan manusia daripada Allah semata-mata kepada ramah boleh menang, pun Allah tarik kemenangan. Mana berubah keyakinan, sepatutnya mereka yakin hanya Allah akan bantu, kerana kita telah jaga hukum dia, kita telah tinggal larangan dia. Patut Allah akan tolong kita. Tiba-tiba apabila dia dikuasai oleh ramah, patut Allah Ta'ala Nabi duduk tempat tu kita ramai, kita menang, Allah tarik bantuan, Allah Ta'ala tahan bantuan dia. Seperti mana berlaku dalam peperangan Hunain. Jadi perang Uhud, suatu pelajaran yang kita dapat perolehi, tidak dengar cara Nabi ajar, dia tidak berjaya. Allah tahan pertolongan daripada dia. Di sini Allah Ta'ala beritahu, in yansurkumullah, sekiranya Allah tolong kamu, fala ghaliba lakum, tidak perlu bimbang, tiada kuasa lain yang boleh mengalahkan kamu. Minta Allah Ta'ala tolong saja, tidak ada kuasa lain yang boleh mengalahkan kamu. Tak kira jenis mana sekalipun, dia jenis ramah ke, memiliki alat jaga yang hebat ke, itu tidak penting. Sebab kebanyakan umat Islam yang bila dia perang, dia bilangan sedikit kelemahan di segi alat jatuh, tapi Allah bantu mereka sehingga orang kafir pun faham orang Islam menang kerana Allah tolong dia. Orang kafir menang ni kerana Allah tolong dia. Siapa Yahudi Nasara pun faham, kalau mari orang seperti ni, gini-gini keadaan, pakai suruh saja kunci benua pedih. Sebab apa? Tak perlu perang. Kerana perang dengan mereka cari nahak. Mereka ni orang dapat bantuan Allah. Jadi sehingga orang kafir ni, apabila ada sifat-sifat ciri-ciri kekuatan yang ada pada orang Islam kerana Allah Ta'ala bersama mereka, mereka tak berani. Jadi Allah Ta'ala ajar pada mukmin, in yansurkumullah, sekiranya Allah bantu kamu, tak perlu bimbang, fala ghaliba lakum, maka tiada kuasa lain yang boleh mengalahkan kamu. Tapi sebaliknya, wa in yakhdhulkum, dan sekiranya jika Allah Ta'ala membiarkan kamu kalah,
dengan sebab kamu tidak jaga hukumnya, atau tidak jaga sunnah nabinya, atau akidah kamu lari tentang Allah Ta'ala atau tentang Rasul, lalu Allah abaikan, Allah biarkan kamu kalah, maka faman dzalladzi yansurukum, siapa lagi yang boleh membantu kamu min ba'di, selepas Allah Ta'ala tidak akan bantu, maka tidak ada lagi pembantu. Oleh kerana itu, wa'alallah, kepada Allah jual falyatawakkalul mu'minun, hendaklah berserah mereka yang betul-betul beriman. Jadi dalam hati mukmin ni, dia kena jaga hukum Tuhan, dia kena jaga cara Nabi SAW. Maka bila dia minta bantuan Allah, pasti akan tolong. Ini teguran mengenai orang munafik. Orang munafik fikir dia hanya kerana dunia. Dia duduk dalam umat Islam ni kerana keuntungan dunia. Kekurangnya dia tidak akan dipacu tekak oleh orang Islam apabila duduk berjauhan sebagai orang kafir. Duduk dalam umat Islam, tapi dia golongan yang tidak ada fikir akhirat, tidak meyakini agama Islam ni memberi kejayaan. Lepas tu duduk juga dengan orang Islam ni kerana tupai kerana duduk atas dunia. Itu munafik benar saja gitu. Jadi apabila berlaku satu kali dalam peperangan, hilang satu kain cadar atau kain sembah, tak jumpa cari duduk mana. Tak ni ada masa kumpul, tapi tak ada lagi. Mereka kata Nabi curi. Dia tahu orang lain tak mengaku Nabi. Nabi senyap, tak ada agama. Munafik. Dia boleh tuduh Nabi sebagai pencuri. Allah Ta'ala tu yang kuat. Wa ma kana li nabiyyin an yaqulla, tidak layak bagi mana-mana nabi pun, tak kira nabi mana sekalipun, lebih lagi Nabi Muhammad, an yaqulla, curi harta rampasan. Ya, harta rampasan ni harta paling halal sekali. Tak ada atas dunia ni lebih halal, lebih ada harta rampasan perang. Kerana untuk dapat dia tu bukan perlu, bukan fikiran, darah dan nyawa. Tapi tidak halal sekira ambil sebelum bagi. Kalau dia ambil sebelum bagi, dia kira curi harta rampasan. Nama dia bukan syarikah dah, dia panggil ghulul. Ghulul mana curi harta rampasan, dosa besar lagi daripada curi biasa. Tapi tak boleh kata. Kenapa? Kerana dia ada hak. Dia ada hak, sebab dia pun berjual juga. Mana dalam harta ni ada hak dia, cuma dia ambil dulu belum bagi. Dia panggil ghulul. Jadi mereka tuduh Nabi curi. Allah Ta'ala beritahu Nabi tidak sepatutnya Nabi ini mencuri. Mana tidak layak bagi mana-mana Nabi pun jenis curi harta rampasan. Ingat, wa man yaghlul, siapa yang mencuri harta rampasan, walaupun ada gia dia dalam itu, tapi dia ambil dulu sebelum bagi, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan tunjuk balik benda yang dia curi pada hari kiamat untuk dihukum oleh Allah Ta'ala. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, di hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan balas dengan sempurna apa yang dia telah buat segi dosa. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi, mana tidak akan dibalas lebih pada yang dia buat. Allah Ta'ala beritahu, ini takhwif ukhrawi lagi. Afaman ittaba'a ridwan Allah, apakah sama orang yang mengikuti keredaan Allah dengan mematuhi syariatnya, dengan mengikut sunnah nabinya, apakah sama orang yang mengikuti redha Allah, iaitu Nabi. Nabi ni orang ikut redha Allah. Setiap jejak Nabi ni adalah wahyu, tunjuk ajak Allah Ta'ala. Sama seperti orang yang mengkhianati, kaman ba'a bisakhatin min Allah, sama seperti orang yang mengkhianati, yang dia kembali nanti dengan bawa kemurkaan daripada Allah, yang mana ma'wahu jahannam, tempat dia hanya satu tempat, itu neraka jahannam. Wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali itu neraka jahannam. Hum darajat, mereka yang dimurkai oleh Allah pun ada beberapa tingkat dia dari neraka. Begitu juga mereka yang dapat keredaan Allah Ta'ala ada beberapa derajat inda Allah, di sisi Allah. Di akhirat esok dia ada dia masing-masing. Wallahu basirun bima ya'malun, dan Allah Ta'ala itu maha melihat apa yang mereka lakukan. Jadi Nabi ni, kenapa kamu tujuh mencuri? Sedangkan Nabi ni merupakan jasa besar ya Allah beri kepada kamu, nikmat yang paling besar. Pilih Nabi di kalangan kamu untuk ajar kepada kamu agama. Tidak sepatutnya ada tuduhan yang tidak patut seperti ini daripada kamu. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin, sesungguhnya Allah Ta'ala memberi anugerah yang sangat besar kepada para mukmin di kalangan orang biasa. Kerana apa? Idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim, di waktu Allah Ta'ala pilih di kalangan mereka rasul min anfusihim, daripada jenis manusia mereka juga.
Dia tugas Rasul ini yatlu alaihim ayatihi, akan baca kepada mereka ayat-ayatnya yang merupakan wahyu untuk tujuan ajak beriman. Lepas tu wa yuzakkihim, akan ajar pada mereka tazkiyah, macam mana amalan-amalan perlu dibuat supaya hati dan jiwa mereka bebas daripada syirik dan juga dosa. Dan kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, Nabi itulah ajar mereka itu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu, sekalipun sebelum ini, min qablu, sebelum Allah Taala pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, la fi dhalalin mubin, berada dalam kesesatan yang jelas nyata kerana tidak ada ilmu wahyu dan petunjuk. Ini teguran kepada golongan mukminin. Teguran kepada golongan mukmin. Iaitu kenapa kita kalah perang. Jadi berlaku keheranan. Kalau juga perang. Tapi apabila dibaca, diselidik, tengok kesilapan, memang dapat jelas maksudnya mereka tu silap. Tapi maknanya bukanlah kesedaran ini berlaku pada semua. Khabar kesilapan tu sebenarnya dia rasa sungguh salah sebab dia tunggu mungkin. Tapi mukmin lain tidak salah. Mukmin lain bila orang main sengaja dia pakat lari kerana tidak bersedia untuk bertahan. Hak mukmin semua bersalahnya tak amat daripada bukit tu turun. Hak tu bersalah semuanya, tapi hak tu salah semua kena habis. Jadi orang lain yang tidak bersalah ni kehananan, kenapa kita salah? Kalau dalam perang. Jadi Allah Taala beritahu, awalamma asabatkum musibatu qad asabtum mithlaiha. Jadi kenapakah kamu heran dengan musibah kekalahan yang menimpa kamu? Kenapa kamu telah keheranan kerana musibah kekalahan Uhud yang menimpa kamu? Sedangkan qad asabtum mithlaiha, sedangkan kamu telah dapat kemenangan 2 kali ganda. Kamu terbunuh dalam masa perang 70 orang. Tapi kamu dulu masa perang Badar boleh bunuh 70, boleh tawan 70. Lalu kamu ketika tu terkejut, mana golongan yang tidak buat kesalahan terkejut. Kultum, kamu kata masa kalah tu, anna hada, daripada mana kekalahan ini berlaku? Daripada mana kekalahan ini berlaku? Allah jawab, huwa min indi anfusikum. Kekalahan berlaku daripada diri kamu sendiri. Segelintir kamu tidak dengar, tidak patuh pada ketua dia. Maka maksanya semua sekali kena. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah sangat berkuasa di atas segala sesuatu. Jadi dalam peperangan ini sangat serius, mana yang bahaya. Waktu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ketika dia jadi ketua tentera semasa menawai Iraq, mengetuai, mengepalai 30,000 umat Islam. Dia dia kata, apabila aku takbir Allah Akbar pertama, bersiap sedia. Aku takbir Allah Akbar kedua, bersiap sedia. Apabila aku berkata Allah Akbar kali 3, barulah serangan boleh dibuat. Sebelum 3 kali jangan. Dalam sejarah para sahabat ada perkara itu berlaku. Tapi apabila dia takbir Allah Akbar kali utama, musuh telah buat serangan. Sehingga ada di antara orang Islam ni kena. Apabila kena tu, mereka tidak sabar, tidak tunggu lagi takbir kedua daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka mula serang. Kau saya penjuru tu mula serang. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu kata, ya Allah, aku izin mereka. Kemudian kali kedua dia takbir, ada orang serang lagi pula. Sebelum dengar takbir daripada Sa'ad bin Waqqas, ada di antara kumpulan orang Islam mula serang tanpa dengar daripada dia terlebih dahulu Allah Akbar. Lalu Sa'ad bin Waqqas kata, ya Allah, aku izin pada mereka kerana aku takut terjadi kali kedua Uhud dalam peperangan. Kerana aku takut terjadi kali kedua Uhud dalam peperangan. Maknanya kalau tentera Islam tidak dengar kata-kata ketua perang dia akan kalah. Seperti mana perang Uhud kalah. Sedangkan Nabi ada bersama tu, sama mereka, Abu Bakar ada. Dan bukan semua buat kesalahan sikit saja. Allah Ta'ala tahan kemenangan. Oleh kerana itu aku tidak akan jadikan peperangan ini seperti Uhud kali kedua, iaitu ya Allah, aku izin mereka. Maknanya keizinan daripada ketua tentera ini menyebabkan Allah Ta'ala maaf. Kerana berlaku tidak taat tapi diizin. Ini betapa pahalnya para sahabat dulu tentang nusrah Allah Ta'ala.
Di sini Allah Taala beritahu, wa ma asabakum yawmal taqal jama'an fa bi idznillah. Apa sebenarnya yang menimpa kamu pada hari bertemu dua kumpulan dalam perang itu sebenarnya dengan izin Allah. Cuma waliya'lamal mu'minin, supaya Allah Taala dapat zahirkan mukmin sebenar itu siapa. Li'alaman, supaya dapat dia zahirkan siapa sebenarnya mukmin sebenar. Dan waliya'lamal ladzina nafaqu, supaya dia dapat zahirkan siapa sebenarnya orang munafik. Jadi melalui ujian seperti inilah akan munculnya, akan zahirnya alamat-alamat kemunafikan, alamat-alamat mukmin sebenar. Wa qila lahum ta'alu. Munafik ini apabila dikata kepada mereka, ta'alu, ayo kita berjuang berjihad di jalan Allah, qatilu fi sabilillah, ataupun sekokoknya awi dafa'u. Nah, sekokoknya kita mempertahankan musuh daripada kawasan kita. Nah, qalu, mereka munafik jawab, lau na'lamu qitalan lattaba'na. Kalau kami tahu cara perang, kami akan ikut sama-sama kamu berjihad. Kami tak pandai perang, kata dia. Kami tunggu-tunggu sini sajalah. Kalau kami tahu cara-cara perang, kalau kami tahu taktik berperang, kami akan ikut kamu. Tapi oleh kerana kami ni golongan yang tidak tahu cara-cara perang, kami duduk sini. Allah Taala beritahu, sedangkan dia mukmin. Yani sedangkan dia mendakwa dia mukmin, dia munafik. Sedangkan dia mendakwa dia mukmin. Ketika dia jawab gitu tu, hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Munafik apabila dia mengeluarkan jawapan seperti itu, mereka pada zahir kufur pada hari itu lebih hampir dikenali berbanding mereka pada zahir mukmin. Sebab dalam memang tak tahu. Mereka pada masa tu, pada masa mereka jawab tu, zahir mereka kufur berbanding zahir mereka beriman. Makna bukan mereka beriman, mereka zahirkan beriman sebelum ni, tapi apabila jawab seperti ni, hari ni mereka telah zahir kufur berbanding dengan sebelum ni mereka telah zahir iman. Sebab mereka tidak beriman. Oh, Allah Taala beritahu, hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Mereka pada masa ni, ketika mereka jawab seperti ni, mereka telah zahir kekufuran berbanding dengan sebelum ni mereka telah zahir keimanan. Allah Ta'ala beritahu, yaquluna bi afwahihim, mereka hanya kata dengan lidah mereka sahaja, ma laysa fi qulubihim, yang tidak ada pun seperti itu dalam hati mereka. Wallahu a'lamu bima yaktumun, Allah lah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Lagi di antara munafik, ini badal bagi allazi sebelum itulah. Badal bagi allazi sebelum, alladzina nafaqu wal ya'lam alladzina nafaqu, ni badal dia, penjelasan dia. Itu alladzina qalu li ikhwanihim, itu orang munafik yang sanggup berkata kepada saudara seagama di segi zahir lah. Sedangkan waqa'adu, sedangkan mereka duduk-duduk tidak turun berjihad. Sedangkan mereka tu sanggup duduk-duduk saja, tidak ingin mencintai jihad. Apa kata mereka? Lau ata'una, kalaulah mereka dengar nasihat kami, ma qutilu, nescaya mereka tidak akan terbunuh syahid. Ni kita dengar kata hidup jihad semacam, maka mati. Ini perkataan munafik sesama mereka, sesama mukmin. Qul, jawab lagi pada mereka, fad'u an anfusikumul mauta, tolong kamu selamat dan lindungkan diri kamu daripada mati. Fad'u, selamatkanlah diri kamu, elakkanlah diri kamu daripada kematian menimpa kamu. In kuntum sadiqin, sekiranya kamu benar dalam dakwa kamu, duduk di rumah memang tidak mati. Allah Ta'ala beritahu, itu semua tu antara kemunafikan. Orang yang ingin berjihad, dia halal. Lepas bila berlaku kematian, mereka kata inilah sebab tidak ikut nasihat kami. Dengan sebab jihad lah mereka mati. Kalau duduk rumah memang tidak mati. Allah Ta'ala beritahu, cuba selamatkan mati daripada diri kamu. Ya, sedangkan mati ni adalah satu perkara yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Ayat 169 tafsir. Orang munafik, dia tidak faham wahyu. Dia dengan mati ni habis, sebab kehidupan dia tak ada di akhirat. Dia fikir dunia semata-mata. Allah jaga pada dia, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, dan jangan kamu menyangka orang-orang yang terbunuh syahid di jalan Allah Ta'ala itu mati biasa. Mati biasa. Bahkan mereka tuhum ahya, mereka hidup barzakhi yang istimewa. Di sisi Tuhan mereka, bukan di sisi kita. Di sisi mereka hidup. Ruh mereka yang mati syahid ini terus dihantar ke syurga. Yurzaqun, diberi rezeki di dalam syurga. Rezeki ini, rezeki mana? Bukan rezeki rohani, rezeki hissi dia panggil. Rezeki zahir.
Dan mereka duduk dalam syurga setelah mati syahid, farihina bima atahumullahu min fadlihi, dengan merasa gembira pemberian Allah Ta'ala kepada mereka daripada kurnia Allah Ta'ala di syurga. Sebab roh mereka hantar ke syurga tu. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim, dan mereka juga tupai gembira dengan sahabat-sahabat yang masih lagi belum sampai mati syahid bersama mereka, duduk atas dunia. Wa yastabshirun, ni mereka juga tupai bergembira dengan sahabat-sahabat yang masih lagi belum menyusuli mereka mati. Mana dia duduk di syurga ni, dia suruh tahu apa-apa di buat tuan ibarat. Dia duduk syurga tu rasa gembira. Allah bagi nikmat syurga begini-begini dalam syurga. Dengan keadaan dia tupai bergembira dengan sahabat-sahabat dia yang berjuang tadi pun akan menyusuli mereka. Lepas tu dia ni akan mari lepas ni dia akan mari pakak gagal dalam syurga lakon ni lepas ni. Jadi ini keadaan yang Allah nak gambarkan. Orang mati syahid ni yang dikatakan oleh munafik ni mati sia-sia ni sebenarnya tidak. Mereka sebenarnya bergembira, bersukaria dalam syurga, dan tupai bergembira di atas sahabat-sahabat yang masih berjuang, yang tidak mati lagi. Lepas ni mereka akan menyusuli kita belakang. Alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini badal istimewa bagi kalimah bergembira, iaitu mereka tidak akan takut lagi untuk menghadapi akhirat, dan mereka tidak perlu lagi berduka cita apabila sampai ke akhirat. Yani yastabshiruna bi ni'matin min Allah. Mereka bergembira kerana nikmat yang Allah bagi kepada mereka jadi orang mati syahid. Wujud tak mati kok lain. Mati syahid, mati dia yang dicemburui, mati yang Allah tak pilih. Wa fadlin, dan Allah bagi satu nikmat tambahan, redha Allah pada mereka. Wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin, dan Allah Taala tidak sia-siakan balasan bagi mereka betul-betul beriman pada Allah. Pokok mana orang beriman ni mati lagu mana cara pun memang dapat keredaan Allah Taala. Ini tafsir lagi ni. Tapi tafsir ni kena dengan satu kisah. Dalam perang Uhud, sahabat Nabi kira-kira kalah dah balik ke Madinah. Orang kafir yang dipimpin Abu Sufyan balik ke Mekah. Cuma bila dia berjalan balik tengok-tengok sekat jalan, dia fikir tak kena kita ni. Buat dia baru 70 orang mati, bukan buat dia 70 orang, ibu-ibu lagi. Buat apa tak mari selalu? Dia mati habis bakar lah di Madinah. Kalau tidak tahu apa kena perang pula, satu hal pula. Jadi mai fikir tak kena. Tak kena, tidak bunuh umat Islam ni habis licin. Dia pun musyarak. Macam mana kalau kita mari pula? Tak apa. Jadi Abu Sufyan bersyarat secara tergempar, kita balik semula, patah balik. Kenapa kalau kita tidak gani mereka hingga habis licin, habis keturunan, tahun depan kita kena perang pula. Baru mati 70 orang tu, tak ada apa lagi. Jadi apabila dia bersyarat untuk mari semula, Allah bagi wahyu pada Nabi. Allah bagi wahyu pada Nabi, wahai Muhammad, Abu Sufyan dengan tentera dia mari nak serang semula. Maka kamu ajaklah sahabat-sahabat kamu, walaupun sakit, walaupun apa keadaan, untuk lawan semula. Allah akan bantu. Jadi para sahabat pun bila Nabi kata Abu Sufyan patah balik, nak mari perang pula dengan kita, macam mana? Ketika tu para sahabat kebanyakannya susah. Sakit, ada luka, ada orang sakit luka ni macam-macam lah perasaan dia. Nah, biar sembuh-sembuh hati dulu biasanya. Tapi dah, apabila Nabi kata macam mana kalau kita patah balik, maka semua bersetuju kita boleh ikut. Apabila kesanggupan ada pada para sahabat, sanggup nak ikut Nabi kata gitu je, Allah terus campur ke dalam hati orang kafir, takut pula. Hanya kesanggupan saja. Mana sahabat kata, ya Rasulullah kita boleh pergi semula, tak ada apa. Ada apa dah. Ni tak mati kita nak pun tak mati lagi. Mana kita teruskan perjuangan kita dalam keadaan sakit. Jadi apabila kesanggupan wujud di kalangan sahabat atas Nabi ajak mereka untuk memerangi, Allah terus campur ke dalam hati Abu Sufyan dengan kumpulan dia tu takut sungguh, sehingga tak berani lagi ke kawasan Madinah. Lepas tu macam mana? Dia telah upah satu rombongan Abdul Qais, rombongan kafilah lah, upah utama beberapa ekor. Ginilah mungkin kawasan Muhammad berkata Rasul nak marilah perang dengan dia. Rasul marilah perang dengan dia, kerana dia awam dah kira kecek komando pun biar buat tu takut, biar buat Madinah ni takut. Aku upah utama sekali-sekali utama.
Membuatlah apa-apa dia ayah macam kata apa, biar mereka takut. Sedangkan Abu Sufyan buat gini kerana dia takut. Dia tu Allah campur dalam hati dia, dan tentera-tentera kafir dia tu takut tu, nak mari tak dia. Lebih lutut dah tak nak mari. Dia upah kan. Jadi apabila sahabat Nabi mari, tunggu di kawasan Hamra al-Asad, nama kawasan tu. Tunggu, dan nak mari tunggu sini. Nah. Tiba-tiba marilah rombongan Abdul Qais. Dia kata, wahai orang Madinah, baliklah. Dia sudah tunggulah. Waktu ramai doa. Nanti dia mari bunuh kita, tak lekat hidup seorang habuk sini. Jadi dia pun cuba guna bahasa-bahasa yang diajar untuk menakutkan orang Islam bersama Nabi SAW. Orang Islam kata, tak ada masalah. Dia nak mari mana-mana, kita tunggu dia. Kita hanya takut pada Allah. Kita berjuang pun untuk menghadap Allah Ta'ala. Kita bukan duduklah muatas dunia ni. Hari-hari kita tunggu masa untuk Allah panggil balik. Lepas tu ni, pada masa ni peluang kita balik dengan baik sekali. Mati jalan Allah Ta'ala. Kami tidak takut. Biar yang mari mana-mana pun, kita sanggup mati untuk agama Allah. Jadi sia-sialah apa ni, perkataan atau ucapan untuk menakutkan orang Islam ni yang dibuat oleh kumpulan ni. Allah Ta'ala tu tuai alladzina istajabu lillahi war rasul. Sahabat yang sanggup menyahut semula panggilan Allah dan Rasul. Panggilan Allah di mana Allah bagi wahyu kepada Nabi, ajak semula sahabat kamu perang. Jadi sahabat Nabi yang menyahut semula panggilan Allah dan Rasul. Min ba'di ma asabahumul qarhu, setelah mana mereka telah ditimpa kecederaan, luka dan ikut parah semasa peperangan Uhud. Orang seperti ini, lilladzina ahsanu minhum. Ini khabar muqaddam. Lilladzina ahsanu minhum wattaqaw. Bagi orang-orang yang memiliki hati yang baik seperti ini di kalangan sahabat-sahabat Nabi, dan dapat jaga penerakaan, dapat jaga akidah mereka dan juga amalan mereka daripada penerakaan, untuk mereka itu ajrun azim, pahala yang sangat besar. Mari sekat jalan ya di Hamra al-Asad, berhenti situ tunggu tu tak payah mari pun. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, alladzina qala lahumun nas, sahabat Nabi yang sanggup mengikuti ajakan dan seruan Nabi untuk perang semula tu, orang yang mana qala lahumun nas, rombongan manusia yang diupah oleh Abu Sufyan berkata kepada dia. An-nas ini ialah Abdul Qais dengan beberapa orang yang diupah oleh Abu Sufyan. Sahabat Nabi yang dikatakan kepada mereka oleh rombongan yang diupah oleh Abu Sufyan, yang diketuai oleh Abdul Qais dan rombongan dia. Dia kata innan nas, kata Bapak Abdul Qais ni, innan nas, sesungguhnya orang Mekah sana. An-nas kedua ni orang Mekah. An-nas pertama tu Bapak Abdul Qais lah, orang upahan. Bapak upahan kata innan nas, sesungguhnya orang Mekah sana, Abu Sufyan dengan geng-geng dia tu, qad jama'u lakum, telah himpun askar dan alat jatah sangat banyak untuk memerangi kamu. Fakhshahum, kena takut pada mereka. Fakhshahum, maka nak fikir-fikirlah keadaan ini, kita kena takut pada mereka. Tapi perkataan Abdul Qais ini tidak menyebabkan ketakutan, bahkan fazadahum imana. Perkataan Abdul Qais ini menambah kepada mereka tu keimanan pada Allah. Mereka kata kami tidak takut. Waqalu, mereka terus berkata kami tidak takut dan hasbunallah, cukuplah kepada kami Allah. Sekadar nak lawan Abu Sufyan dengan Bapak Mekah tu, Allah dah hanya cukup. Wa ni'mal wakil, sebaik-baik tempat perlindungan, pergantungan, harapan, Allah akan bantu, dah cukup. Jadi apabila perkataan ini disebut, jadi rombongan Abdul Qais ini sia-sia, dapat mengupah saja tapi tidak memberi hasil apa-apa. Akhir sekali, fanqalabu bi ni'matin minallah, mereka kembali semula ke Madinah dengan dapat pahala dan juga keuntungan perniagaan. Bi ni'matin sini keuntungan perniagaan. Sebab orang kawasan Arab sekitar tu, apabila bunyi kata nak mari perang pula kali kedua, maka mereka-mereka yang mari untuk berniaga, mari untuk berniaga, sebab dia tahu dalam peperangan ni orang akan makan. Dan bekalan bukan cukup sama. Mereka menyediakan air, barang-barang untuk penjual-penjual daripada dua-dua pihak. Jadi peniaga-peniaga pun marilah semula untuk menyaksikan peperangan dan jual barang-barang dia. Kalau kata orang mana-mana menang, manakala dia akan jual barang-barang dia.
Tapi oleh kerana Abu Sufyan ni daripada Mekah tidak mari, sahabat sahaja yang duduk situ, jadi mereka mari untuk berjualan, tidak ada orang, maka mereka berjual beli dengan sahabat. Di sini Allah Ta'ala bagi keuntungan. Peperangan tidak berlaku, tapi Allah bagi keuntungan hasil pada perniagaan masa itu. Jadi fanqalabu bi nikmati minallah, maka mereka kembali ke Madinah dengan dapat keuntungan perniagaan. Dan wafadlin, dapat pahala daripada Allah di atas menyahut panggilan Nabi. Lam yamsashum su, tidak menimpa mereka lagi oleh kesusahan, tidak ada lagi apa-apa peperangan. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka dapat ikut redha Allah Ta'ala. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Ta'ala mempunyai kurnia besar. Allah Ta'ala beritahu, innama dzalikum syaitan, sebenarnya kumpulan-kumpulan hak mari rugu sahabat-sahabat Nabi ni adalah syaitan. Yukhawifu awliya'ahu, menakut-nakutkan kamu akan golongan-golongannya. Sini muqaddarkum, yukhawifukum awliya'ahu. Jadi golongan Abdul Qais ni merupakan kelompok syaitan yang cuba menakut-nakutkan kamu dengan golongan-golongannya. Awliya'ahu ni golongan-golongan yang sepahaman dengannya. Maka fala takhafu, kamu umat Islam jangan takut pada mereka ini. Wa khafuni, takutlah pada aku sahaja. In kuntum mu'minin, sekiranya kamu betul-betul beriman pada aku. Tinggal lagi orang-orang yang duduk dalam umat Islam tapi tidak membantu dalam peperangan. Semasa duduk di Madinah tu, duduk sekali dengan orang Islam, tapi dalam peperangan mereka tidak membantu. Allah Ta'ala beritahu ini tasliyah kepada sahabat dan takhwif ukhrawi. Tasliyah kepada sahabat dan takhwif ukhrawi. Wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr, janganlah menduka citakan kamu ya Muhammad oleh tidak tanduk orang yang cepat kepada kufur. Oleh tidak tanduk orang yang mana cepat kepada kekufuran. Kamu duk ajak pakai petas yang malam pada iman, tidak kat mana, tapi apabila kepada kekufuran mudah terima. Jadi janganlah menduka citakan kamu oleh golongan manusia ni yang mudah menerima perkara kekufuran. Sebab apa? Jangan duka cita, innahum la yadhurrullaha syai'an, bahawa mereka sekali-kali tidak boleh membahayakan agama Allah walaupun sedikit. Yuridullahu alla yaj'ala lahum haddan fil akhirah, sebenarnya Allah Ta'ala ingin tidak memberi kepada mereka satu bahagian baik pun di akhirat. Duduk dengan kamu pun mereka tidak dapat hidayah. Ini bermakna Allah tidak ingin memberi kepada mereka sebahagian pun perkara yang boleh memberi kebaikan di akhirat. Allah Ta'ala ghiya syurga bagi mereka. Ia ada hanya walahum azabun azim, bagi mereka azab sangat besar. Takhwif ukhrawi lagi, innal ladzina ishtarawul kufra bil iman, bahawa mereka sanggup menukar, golongan yang sanggup menukar kufur, ambil kufur dengan jual iman. Maknanya jual iman sini, jual duduk dengan Nabi peluang beriman. Dia tidak pernah beriman, sebab munafik ni dia jual peluang yang boleh dia beriman dengan duduk dengan Nabi. Jadi mereka sanggup tukar, ambil kekufuran, mana kekal dengan kekufuran, dengan jual iman, mana jual kemungkinan dan peluang yang dia boleh beriman kerana duduk dengan Nabi. La yadhurrullaha syai'an, mereka sebenarnya tidak membahayakan agama Allah walaupun sedikit. Walahum adzabun alim, bagi mereka itu azab yang memberatkan. Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Tinggal lagi mereka dikata segala tindak tanduk mereka menyusahkan umat Islam. Masa perang bahasa berutuk tak tolong, tapi duduk lewat dengan sahabat-sahabat masa biasa yang aman damai ni. Apabila perang tidak tolong, jadi apabila mereka tidak tolong ni, Allah Ta'ala tidak hukum mereka secara langsung. Duk biarkan gitu juga. Tidak kata mari ancaman, mari macam-macam penyakit apa, tidak. Duk biarkan gitu. Jadi mereka menganggap kita tidak tolong agama Islam pun tak ada salah apa, kenapa tidak terganggu pun kehidupan dunia kita. Jadi mereka pun sedap, berasa sedap dengan keadaan kufur. Allah tegur mereka ni. Allah Ta'ala kata wala yahsabanna alladhina kafaru, dan jangan sekali-kali orang kafir munafik ni menyangka annama numli lahum, bahawa kami memberi menangguhkan azab. Imla sini mana menangguhkan azab. Janganlah orang kafir itu menyangka bahawa kami menangguhkan kepada mereka azab. Asalnya inna imla analah, bahawa kami menangguhkan kepada mereka azab itu khairul li anfusihim,
suatu kebaikan bagi diri mereka. Itu bukan kebaikan. Menanggung azab dunia ni kerana nak uji azab akhirat belaka. Innama numli lahum liyazdadu ithman. Sebenarnya kami tangguhkan azab kepada mereka untuk supaya mereka buat dosa banyak, supaya kami boleh azab banyak di akhirat. Kalau mereka buat dosa 10 tahun, boleh azab 10 tahun. Kalau buat dosa 20 tahun, maka dosa 20 tahun akan dihukum. Walahum azabun muhin. Kerana apa? Bagi mereka hanya ada satu saja di akhirat nanti, azab yang penuh menghinakan. Kemudian Allah Ta'ala uji kita kenapa? Kita duduk dengan Nabi benar, jadi ada salah juga. Ada soalan, kenapa kita diuji gini pun ni? Nah. Jadi ada silap juga di kalangan kita. Dekat Nabi tu ada murabbi, tu ada sama-sama kita. Lainlah jika Nabi tak ada. Ni Nabi ada, Sayyidina Abu Bakar ada, pejuang yang lama bersama Nabi ada. Allah uji juga. Jawapan bagi soalan seperti itu. Allah Ta'ala kata, ma kana Allahu liyadhara al-mu'minin ala ma antum alaih. Allah Ta'ala tidak akan biarkan mukmin di atas keadaan kamu bercampur aduk dengan munafikin. Begitu. Allah Ta'ala tidak akan biarkan orang mukmin di atas keadaan kamu bercampur aduk dengan keadaan begini. Lah ni masalahnya, kamu mukmin sebenar tu okeylah, tapi di kalangan kamu yang zahirnya mukmin tapi sebenarnya dia kufur, dia tu munafik. Jadi kalau tidak ada ujian-ujian seperti ini, macam mana kamu nak tahu munafik? Macam mana kamu nak kenal bahawa ini golongan munafik? Ya, kamu tidak boleh bersahabat rapat dengan dia. Jadi dengan ada keadaan-keadaan seperti ini, barulah kamu dapat kenali dengan cara ini munafik. Jadi maka Allahu liyadharul mu'minin ala ma antum alaihi. Allah Ta'ala tidak akan biarkan keadaan mukmin seperti mana kamu keadaan seperti ini, yakni bergaul bebas dengan orang munafik kerana menyangka mereka mukmin sebenar. Hatta yumayyizah, hatta yamizal khabitha minat tayyib. Sehingga Allah Ta'ala nanti akan membezakan kamu mana satu yang buruk berbanding dengan yang baik, dengan cara adanya ujian. Jadi apabila ditanya kenapa ujian sebegini berlaku pada kamu sedangkan Nabi ada, sebab Allah nak membezakan dalam ramai kamu ni munafik ada juga, kamu boleh cek. Tapi kalau zaman Nabi okey lagi. Kenapa zaman kita ni perlu? Zaman kita ni kerana kalau tidak ada ujian seperti ini, maka tidak akan wujudnya alamat-alamat. Tindak tanduk seorang dan perkataan seorang yang membuktikan kata dia bukan mukmin sebenar. Maka bila Allah ada ke suasana zaman Nabi, dijadikan wahyu Al-Quran, maka khalifah di mana-mana pemimpin akhir zaman sampai bila-bila pun, dengan tingkah laku yang pernah berlaku, dengan tutur kata yang pernah berlaku, maka khalifah tu kena faham bahawasanya golongan-golongan ini tidak boleh dijadikan teman rapat, tidak boleh disuruhkan kerja, dan tidak boleh diajak untuk berjihad sebelum mereka ni ditarbiahkan terlebih dahulu. Kerana apa? Kerana bila ada golongan ini dalam umat Islam, membahayakan. Jadi hatta yamizal khabitha minat tayyib. Allah tidak akan biarkan mukmin kalau ada munafik sama-sama dia, sehingga Allah Ta'ala bezakan yang buruk mana satu berbanding dengan yang baik. Wa ma kana Allahu liyudli'akum minal ghaib. Allah Ta'ala juga tidak akan memberitahu kepada kamu perkara gaib. Perkara gaib mana? Perkara gaib yang khusus yang Allah Ta'ala nak beritahu. Munafik ni siapa? Tidak munafik ni siapa? Walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha. Akan tapi Allah memilih di kalangan rasul-rasulnya siapa saja yang dia kendaki, dengan diberitahu sebahagian perkara lain. Mana Nabi saja beritahu orang ni munafik. Bukan semua orang munafik. Jadi jenis orang munafik yang memang mati dalam nifaq. Tapi yang mana orang munafik yang boleh jadi berubah lepas dan ini mengikut takdir Allah Ta'ala, nama-nama mereka Allah Ta'ala tak beritahu. Oleh kerana itu fa'aminu billahi wa rasulihi, maka kamu semua adalah beriman penuh pada Allah dan Rasul. Wa in tu'minu wa tattaqu, dan sekiranya kamu beriman dan dapat jaga hukum, falakum ajrun azim, maka untuk kamu pahala yang sangat besar. Ni ulangi semula mengenai munafik. Wala yahsabanna alladhina yamkhulun, janganlah menyangka orang-orang yang terkut bima atahumullah, dengan harta yang Allah beri pada mereka untuk infak jalan Allah. Ini pun munafik juga. Huwa khairul lahum, jangan menyangka kedekut tidak infak harta itu lebih baik bagi mereka. Bahkan kedekut tidak infak harta untuk agama itu syarrul lahum, suatu keburukan besar untuk mereka. Kerana apa? Kerana apabila harta-harta tidak dikeluarkan zakat,
atau harta-harta yang patut diinfakkan kerana ketika itu tak wajib kalau berlaku. Jika mereka tidak infak harta, mereka kekal dengan keadaan kedekut, harta tadi akan dijadikan neraka dengan bentuk kalung. Sayutawwaquna, mereka akan dipakaikan kalung. Ya. Pakaikan kalung di lahir mereka, kalung jenis ular yang jadikan daripada neraka. Ma bakhilu, harta mereka akan dipakai di lahir mereka dengan bentuk ular neraka. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. Allah Ta'ala beritahu, kenapa kamu tidak ingin infakkan, sedangkan harta kamu sebenarnya, hak kamu infak itulah harta kamu sebenar. Harta kamu kumpulkan ini hak Allah Ta'ala. Allah mati kamu, Allah tukar nama, jadi hak milik waris kamu, jadi tukar nama orang tu kan. Jadi semasa kamu milik ni lah, kamu nak jadikan hak kamu sendiri, kamu infakkan. Apabila kamu infakkan, maka dia sah jadi milik kamu sebenar. Apabila kamu tidak infakkan, dia sebenarnya milik Allah. Kamu milik sekadar kamu hidup. Apabila kamu dimatikan oleh Allah Ta'ala, segala milik-milik kamu ni ditukar kepada orang lain, silih berganti, tidak akan jadi milik kamu sebenar. Jadi walillahi mirathus samawati wal ardh, sedangkan milik Allah lah segala apa-apa yang ditinggalkan orang yang telah mati, dia baik di lapisan langit dan bumi. Semua ini merupakan pemilikannya oleh Allah Ta'ala. Miras ini, pewarisan segala makhluk ini, hak Allah sendiri. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Ta'ala tak ada apa yang kamu lakukan maha mengetahui. Kita muzakirah dulu. Baik.